Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini saya akan berkongsi tentang kisah seorang Serkandi Islam di zaman silam. Beliau adalah Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul binti Ismail Al-Adawiyah adalah seorang wali yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau lahir pada tahun 108 Hijrah berdekatan kota Basrah, Iraq. Siapakah Serkandi Islam yang telah menggegarkan sejarah ini? Ayuh, marilah sama-sama kita telusuri kisah hidup dan sifat-sifat beliau bagi diteladani sepanjang masa. Rabi'atul Adawiyah terkenal sebagai seorang penyair yang menukilkan berbagai syair cinta dan rasa kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat hidup tokoh yang telah menabur hikmah ini banyak dirakamkan oleh seorang penulis yang bernama Fariduddin Attar. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, walaupun sejarah hidupnya bermula daripada seorang wanita yang tidak mentaati Allah, akhirnya dia memilih jalan sufi dalam mencari ketenangan hidup. Kisah bermula pada zaman dahulu di mana kejahilan menyelubungi masyarakat Arab. Semenjak kecil lagi, Rabi'atul Adawiyah hidup dalam kesempitan. Kebanyakan sekolah agama telah ditutup. Ayah Rabi'atul Adawiyah adalah guru agama tetapi terpaksa menjadi pendayung sampan. Untuk menarik minat orang menaiki sampannya, dia akan menyanyikan lagu-lagu merdu ketika menayung sampan. Rabi'atul Adawiyah sentiasa di samping ayahnya hinggalah dia dewasa. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, dia menggantikan tempat ayahnya sebagai pendayung sampan sambil mendendangkan lagu-lagu yang merdu. Pada suatu ketika, suaranya yang merdu itu menarik hati seorang lelaki untuk membawanya dan dipersembahkan kepada raja, dan dia terpaksa berkhidmat untuk raja. Di istana, Rabi'atul Adawiyah menjadi penghibur yang digembari raja. Dia menyanyi dan menuang arak kepada raja dan tetamu raja. Dalam riwayat mengatakan beliau sudah terjebak dalam kancah dosa. Namun dengan limpah hidayah Allah Subhanahu wa taala, suatu hari timbul kesedaran di hatinya, merasa insaf dengan segala perbuatannya. Sejak itu Rabi'atul Adawiyah telah meninggalkan pentas hiburannya dan melazimi ibadah. Dia sering duduk bersendirian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan itu menyebabkan raja menjadi berang dan menyiksanya dengan memberi kerja-kerja yang berat. Pernah suatu hari, pengawal raja disuruh melepaskan ular dan kalajengking ke dalam bilik Rabi'atul Adawiyah. Kerana raja tidak senang melihat dia sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ular tersebut menerkam pengawal raja. Rabi'atul Adawiyah tetap tenang. Walaupun dia tidak diberi makan, dia tetap mampu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila raja mengintainya di dalam bilik, kelihatan dia sedang bermunajat, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kegelapan biliknya. Tetapi kelihatan cahaya menyuluh ke arahnya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu malam, raja bermimpi seorang tua datang dan mengatakan supaya melepaskan Rabi'atul Adawiyah dan jangan lagi menyiksanya. Kemudian raja melihat Rabi'atul Adawiyah berpakaian serba putih dan naik ke atas langit. Raja terus ke bilik Rabi'atul Adawiyah yang ketika itu masih berzikir dan berdoa. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, setelah menyedari terdapat tanda-tanda kewalian yang ada pada Rabi'atul Adawiyah, raja telah membebaskannya dan menyesal atas perbuatan tersebut.
Rabi'atul membuktikan kesyukurannya dengan meningkatkan amalan kerohaniannya. Dia dipimpin oleh seorang mursyid bernama Hasan Al-Basri, dan akhirnya Rabi'atul Adawiyah telah beriktikad untuk menghambakan diri sepenuh masa terhadap penciptanya. Apabila Rabi'atul Adawiyah pulang ke kampungnya, rumahnya telah roboh dan penduduk kampungnya juga ramai yang telah berpindah randah. Dia meminta pertolongan orang kampung yang ada untuk menyediakan sebuah pondok kecil untuknya. Pada suatu malam, seorang pencuri telah menyelinap masuk ke dalam pondok Rabi'atul Adawiyah. Ketika itu, beliau sedang solat. Pencuri itu tidak menjumpai apa-apa, melainkan hanya sebuah tempayan. Lalu dia merasa kecewa dan ingin membunuh Rabi'atul Adawiyah. Apabila pencuri itu mengeluarkan pisau dan ingin menikam Rabi'atul Adawiyah, tiba-tiba dia menjadi keras dan pisaunya terjatuh. Rabi'atul Adawiyah amat terkejut dan mengatakan kepada pencuri itu, "Ambillah apa yang engkau inginkan, tapi mengapa ingin membunuh beliau?" Lalu Rabi'atul Adawiyah menyuruh pencuri itu mengambil wuduk dan bersolat serta bermohon kepada Allah apa yang dia inginkan. Kemudian pencuri itu pun bersolat dan berdoa kepada Allah agar mendapat rezeki yang banyak supaya dia tidak mencuri lagi. Ternyata pencuri tersebut telah merasakan sesuatu kemanisan dan kelazatan dalam jiwanya yang tidak pernah dirasai sebelum ini selepas dia bersolat. Pada masa yang sama, di luar kelihatan kereta kuda yang bawa harta yang banyak menuju ke arah pondok Rabi'atul Adawiyah. Utusan itu adalah utusan daripada raja yang menghantar harta tersebut kepada Rabi'atul Adawiyah. Apabila utusan itu menemui Rabi'atul Adawiyah, beliau mengatakan dia tidak pernah meminta harta yang banyak kepada Allah, tetapi orang yang di sebelahnya yang memohon kepada Allah. Jadi berikanlah harta itu kepada orang yang memintanya. Apalagi pencuri itu pun sangat gembira kerana mendapat harta dan dia telah membina sebuah mahligai yang indah. Pada satu hari, ada seorang lelaki menemui pencuri itu dan bertanya bagaimana dia mendapat harta yang begitu banyak dengan sekelip mata. Dia pun menceritakan kisahnya kepada lelaki itu. Lelaki itu menjelaskan kepadanya bahawa yang ditemuinya itu adalah wali Allah. Dia merasa terkejut dan nyesar kerana tidak berterima kasih kepada Rabi'atul Adawiyah. Lalu dia segera ke pondok untuk menemui Rabi'atul Adawiyah. Ketika itu, Rabi'atul Adawiyah sedang nazak. Ramai sekali orang yang mengelilinginya. Rabi'atul Adawiyah meminta mereka supaya keluar agar diberikan jalan ke pesuruh-pesuruh Allah yang Maha Agung. Maka mereka semua pun keluar dan pada saat mereka menutup pintu, mereka mendengar suara Rabi'atul mengucapkan kalimah syahadah dan mereka telah mendengar satu suara, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati." Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, berpuas-puaslah dengannya, maka masuklah bersama golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Surah Al-Fajr ayat 27 dan 30. Hebatnya cinta Rabi'atul Adawiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta yang sangat luar biasa. Semoga kita semua dapat menambah ilmu dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kisah wali Allah Rabi'atul Adawiyah ini. Rabi'atul Adawiyah, serikan dia yang tercipta, sungguh agung pengabdianmu, kau berjaya menjadi iktibar.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.